Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar? So hari ini hari Isnin, kita mulakan hari kita minggu ni dengan lebih produktif. So Alhamdulillah saya dapat bersiaran. Okay, so hari ni nak kongsi tentang saya sentuh banyaklah lately on makanan ni sebab saya rasa I did inform why kan sebenarnya sebab saya rasa ramai mothers ataupun new mothers mereka sedikit keliru jadi dia fikir bila kita ambil makanan ni a lot of things lah, okay, so a lot of things sebenarnya. So contoh macam ni, nak makan lebih takut gemuk dalam hamil, okay, sedangkan sebenarnya nak makan pun kena ambil apa orang kata portion yang tertentu mengandungi khasiat yang tertentu. Jadinya kita kawal pula makan takut gemuk. Sedangkan dalam tempoh kehamilan memang kena terima bahawa berat badan akan bertambah kerana ada bayi di dalamnya. Okey, so itu satu. So kemudiannya ada pula kata macam lapar je boleh ringkas-ringkas, ambil je lah apa-apa benda yang ringkas. Tapi sebenarnya tak bagus sebab apa yang kita makan tu bukan sekadar nak alas perut ataupun nak bagi kenyang, tapi kita kena ambil something untuk kesihatan kita, untuk memastikan keadaan kesihatan kita dan juga bayi yang dikandung. Jadi benda ni selalu saya nampak macam ada salah faham, tapi bukan saya nak apa kata kecam atau apa, cuma saya nak tegur. Okay, kalaulah kita ni mempunyai sedikit ilmu dan saya pun terdidik macam tu, okay, so it's just that sebab kadang-kadang kita stres, kita memang makan banyak dan dah duduk kat rumah ni PKP memanglah tak ada benda lain nak buat, kita makan, contohlah kan. Tapi untuk ibu hamil, kalau mereka ada ilmu yang betul, right, so mereka boleh pastikan dalam keadaan hamil tidak berlaku apa-apa keadaan kesihatan yang memudaratkan, di samping mengekalkan stamina, okay, tenaga kita sampai kita nak bersalin nanti, dan juga memastikan kesihatan janin. Kesihatan janin itu, so itu yang memang paling penting sekali bagi saya, right? So untuk persediaan kepada tugas dan tanggungjawab yang barulah nanti kan, sebab kita ada ahli keluarga baru dan sebagainya. So that's it. Bila kita bercakap tentang makanan ni, okay, so satu, ada yang kawal makan takut gemuk sangat, okay, dalam kehamilan. Ada yang makan apa saja asalkan boleh alas perut, tapi sebenarnya tak membantu sebab tak cukup berkhasiat. Okay, so jadi tidaklah ibu ini perlu di dalam keadaan yang keliru, okay, kerana tak pasti apa yang bagus dan apa yang tak bagus. Okay, so technically dalam kehamilan kan sebenarnya boleh makan apa saja. Memang boleh makan apa saja, cumanya kita pastikanlah kita tak naklah makan benda-benda berproses, okay, makanan-makanan segera, dah tahu dah benda tu. Tapi benda lain sebenarnya boleh aja. Jadi boleh enjoy the whole journey of 9 months tu, makan benda-benda yang sihat. So and tak ada orang yang akan kata apa halang kita, sebab memang technically orang ingat kita makan untuk 2 orang, walaupun sebenarnya mitos tu salah. Okay, so go back to that. So today saya kongsi about makanan berlemak, sebab semua orang fikir makanan berlemak ni adalah satu yang patut dielakkan terus. Tapi sebenarnya kita tidak tahu bahawa ada makanan lemak yang sangat bagus, lemak yang bagus. So saya dah kongsi dulu banyak juga. So maybe this time saya letak kata live ni dalam angle makanan lemak yang baik untuk ibu hamil. So sekejap saya kongsikan. Okay. Alright. So boleh tengok nampak tak? Okay. Alright. So kita dah nampak kat sini. Okay, so makanan berlemak yang baik untuk ibu hamil. So ni memang adalah kan, ada ibu-ibu yang rasa mereka patut kawal berat badan ataupun kawal pemakanan sebab tu dalam hamil. So kalau kita memang ada orang kata masalah kesihatan, tak apa. Tapi jika ibu ini adalah ibu yang memang kesihatan dia bagus, okay, so why not kita cari pelbagai jenis sumber makanan untuk mendapatkan pelbagai jenis khasiat. Okay, so alright.
Okey. So lemak adalah satu nutrisi yang sangat penting untuk ibu hamil untuk menampung proses pembesaran kandungan dia. Okay, so memang masa kita hamil, lemak-lemak tu akan dia nak try, dia nak apa kata gila, the mechanism of our body ni, dia try to support kat mana yang kita akan guna banyak. So contohnya bahagian punggung, bahagian perut, bahagian kaki, bahagian dada. So dia memang positionkan lemak-lemak dah letak dah siap-siap lemak tu. So lemak untuk dada untuk penyusuan, lemak untuk punggung untuk melahirkan nanti dan sebagainya. So body kita dah ada mechanical dia. Jadi sebab itu kita perlukan juga lemak. Sebab bila kita nak bersalin ni dalam labor room kan, kita pun tak pasti berapa lama kita akan duduk terbaring macam tu. So bayangkan kalau ibu-ibu tu dia underweight. So dia akan melalui satu keadaan yang sukar. So ada lemak bagus untuk ibu hamil sebab guna dia memang untuk ditampung dah anggota-anggota badan yang akan bekerja sepanjang kehamilan dalam bilik bersalin dan juga semasa berpantang dan menyusu. Okay, right. So ibu, walaupun macam tu, ibu hamil tak boleh pilih sebarang sumber lemak lah. Jadi kita kena tahu, okay, lemak ni ada dua. Satu lemak jahat, satu lemak baik. Okay, lemak jahat adalah jenis yang wajib dihindari. Lemak pun ada yang jahat, okay. So lemak ini ditemukan pada gorengan, makanan berproses, makanan segera, okay, kuih-kuih manis dan sebagainya lah. So ada je, okay, ada je lemak yang tak baik, lemak jahat lah dikatakan ya. So lemak yang jenis baik ni yang macam mana? Yang boleh menampung pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Okay, so lemak-lemak ni mana nak jumpa? Alright, so pertama ialah pada ikan. Okay, so kita tengoklah memang ikan salmon ni memang saya rasa rata-rata lah saya jumpa pelanggan-pelanggan saya memang mereka sangat suka hidangan ikan salmon ni. Right. So lemak baik mengandungi omega 3 yang tinggi. Okay, dan salah satu makanan adalah ikan. So sebenarnya tak semestinya ikan, kita dah pernah kongsi tak semestinya ikan salmon saja. So ikan yang tinggi lemak seperti sardin, ikan patin, ikan tenggiri, okay, so semua ni lah dia pun tinggi kandungan lemak dia. Okay, so okay, you have tuna, okay, sampai sardin dan sebagainya. So ibu hamil disarankan untuk mengambil ikan berlemak ni sebanyak 3 porsi dalam satu minggu. So okay, so maksudnya kena lebihkan lah. So ikan ni selain daripada dia sumber sumber omega 3, dia juga kaya dengan protein. Jadi kalau boleh, kalau ibu tu tidak alah kepada ikan, kalau boleh lah kan, so boleh ambil ikan sebagai hidangan hari-hari. So cuma kena tengoklah teknik masakannya, dan ikan ni membekalkan lemak yang baik lah. Lemak baik ni dia memang bagus untuk nak jaga organ-organ dalaman kan, kemudian untuk saraf, untuk darah dan sebagainya. Okay, so selain daripada tinggi protein, jadi ikan memang adalah salah satu lemak yang baik. Okay, so yang kedua ialah avocado. So avocado adalah makanan yang mengandungi lemak, tapi lemak yang sangat baik untuk ibu hamil. Okay, so dia juga bukan lemak tepu, jenis tepu. So avocado ni bagus untuk meningkatkan kesihatan jantung, menjaga berat badan ibu hamil. So the thing is, cuma avocado ni ialah dia buah. So ada orang makan macam tu je sebagai salad, you know. Ada orang dia kisar untuk jadikan jus avocado dan sebagainya lah. So avocado juga bagus. Okay, buah yang mengandungi lemak yang sangat bagus untuk ibu hamil. Okay, so yang ketiga ialah biji-bijian. So biji-bijian it's actually a lot. So contoh macam chia seed lah. Okay, so boleh juga tengok kacang daus, you know, bijirin-bijirin. So semua yang dalam golongan yang macam ni adalah bagus, okay, kerana selain tinggi kandungan lemak, mereka juga mengandungi protein, serat dan kalsium yang diperlukan untuk menampung pertumbuhan janin dalam kandungan. Sebab tu kita cakap kalau ibu hamil ni sebenarnya kita tak restrict kita kena makan benda yang sama je. So sepanjang 9 bulan pun makan benda yang sama je, mungkin kita rasa macam dah bosan dan sebagainya kan. Jadi kena pelbagaikan.
So biji-biji ni kadang-kadang ambil a lot of things. Okay, kadang-kadang kita ambil dalam um, minuman, kadang-kadang kita masuk dalam masakan, ataupun kadang-kadang kita makan macam tu je dan sebagainya. Okay, so kita perbagaikan. Kemudian keempat ialah kacang-kacang. Okay, kacang-kacang ni memang it's a good, apa tu orang kata, source of food ya. Nah, mengandungi tinggi kandungan lemak dan juga mempunyai manfaat yang banyak kerana dia mengurangkan kolesterol jahat dan menurunkan diabetes gestasional ataupun GDM. So meski begitu jadi kacang pun banyak kalori sebab tu memang kacang tu bagus dia vegetarian dan sebagainya, tapi kita tak boleh pula nak ambil kacang tu sebagai sumber makanan utama. Kadang-kadang kita ambil pun macam mana kan, sekali makan mungkin 5 biji, 7 biji, that kind of things lah. So dia tidak boleh menggantikan makanan utama, tapi dia tinggi kandungan lemak baik. Lemak baik untuk mengurangkan kolesterol dan sebagainya untuk ibu hamil. Namun, kalau kita ambil banyak pun dia tinggi, oleh kerana dia tinggi lemak kan. So kita kena seimbangkan. Okay, so inilah kacang. Right. So hari sekali ialah minyak zaitun. Okay, minyak zaitun adalah makanan berlemak yang sangat baik untuk ibu hamil kerana dia mengandungi tinggi kandungan lemak yang baik dan juga omega 3 yang boleh menjaga kesihatan jantung dan menurunkan risiko tekanan darah tinggi ataupun hypertension. Right. So minyak zaitun juga kaya dengan vitamin E dan punya sifat antioksidan yang sangat kuat. So boleh masukkan dalam salad, boleh macam tu je makan sebagai supplements, and some people diguna untuk masakkan lah, menumis dan sebagainya. Right. Okay, so itulah dia 5 jenis kata makanan berlemak yang baik untuk ibu hamil. Right. Okay, sebenarnya ada banyak lagi tapi saya just follow artikel ni. Okay, so first ialah ikan. Okay, ikan sangat kaya dengan omega 3 iaitu lemak dia ataupun minyak ikan tu. Kemudian avocado memang kalau kita tengok memang dia memang sejenis buah yang berlemak dan lemak dia adalah lemak yang baik untuk ibu hamil. Okay, kemudian biji-bijian. Okay, so biji-bijian ni pun sebenarnya banyak. Tapi kita memang mungkin kita ambil satu sudu secara direct macam tu, ataupun kadang-kadang kita campur dengan air ataupun masak. Jadi dia bukan makanan utama. Right. Kacang-kacang pun begitu juga. Kacang almond, gajus, pistachio, you have pine nuts, you have a lot of things, walnut, macadamia dan sebagainya. Dan kacang tanah juga, but as a matter of fact bukan sebagai makanan utama. Okay, so sebab kacang kalau kita makan lebih, dia punya minyak ataupun lemak dia kita dah ambil lebih, so itu kena kawal. Okay, right. Dan akhir sekali ialah minyak zaitun. Minyak zaitun puan boleh ambil macam tu saja ataupun boleh campur dalam salad ataupun buat tumis dan sebagainya. Okay, also dia bukan menggantikan makanan utama. So ni adalah macam satu sudu besar atau 2 sudu besar sehari tu memang bagus untuk mengekalkan kesihatan dalaman untuk ibu yang hamil. Okay, so saya stop sharing. Thank you so much. Right. Okay, so itulah dia 5 jenis lemak. So saya cuba nak kata macam ni. I think kalau ibu hamil memang as a matter of fact takkanlah nak kawal berat badan kan. So memang bayi membesar you kena makan lah. Okay, you kena makan yang sepatutnya. Bukan makan untuk diorang tetapi makan pengambilan kalori yang sepatutnya mengikut stage, trimester pertama, kedua dan ketiga sebagainya. Okay, so tak ada istilah nak kawal nak makan. Cumanya bagi saya, kalau saya memang suka makan, so I memang enjoy makan lah. Kan, so tu untuk inilah untuk ibu hamil kan. So janganlah rasa macam takut berat badan bertambah dan sebagainya. Okay, so cuba ambil makanan yang sihat dan banyak jenis makanan yang mengandungi lemak yang baik, yang bagus untuk ibu dan kandungan. Itu yang penting. Alright, so sebelum saya end this session, saya hendak kongsi sedikit. So okay, the first one kalau dikongsi. Okay,
So kita dah terbitkan our e-book yang kedua. Okay, so saya kongsi e-book yang kedua adalah tentang panduan vaksin kepada ibu hamil dan ibu menyusu. Jadi puan-puan perlu pergi ke laman web hentangkelas.com dan download sahaja secara percuma. Okay, so download sahaja secara percuma e-book yang kedua kami, iaitu panduan vaksin untuk ibu hamil dan menyusu. Alright, so itu yang pesanan yang pertama, dan Alhamdulillah yang kedua adalah saya melihat ramai ibu sudah mendapat vaksinasi, ibu hamil dan ibu menyusu, dan apa yang kita perlu buat ialah untuk mengemaskini status kita supaya kita mendapat giliran untuk vaksin. Right. Dan akhir sekali adalah untuk so yang ini kami nak wawarkan yang kita ada perkhidmatan penghantaran makanan berpantang secara harian. Jadi ini adalah untuk memudahkan ibu supaya tidak mengambil masa yang terlalu banyak di dapur, dan dia boleh ambil masa tu untuk beri perhatian kepada ibu dan bayi. Dan kemudian kita why not kita berehat sekejap dalam pantang, so bagi rehatkan otot-otot kaki dan sebagainya, jadi kita tak nak merenyah sangat. So kita dapatkan servis penghantaran makanan berpantang secara harian. Yang ketiga, makanan berpantang bukan sahaja daripada bahan masakan yang premium, tetapi juga kaedah masakan yang betul untuk mengekalkan suhu dan kandungan dalam makanan itu. So why not kita gunakan ini untuk memudahkan kita. So itu yang kami berikan pilihan kepada pelanggan kami. So I think itu saja untuk saya hari ini. Thank you for watching and listening. Kalau mendapati sesi ini memberi manfaat, boleh bantu untuk kongsikan dan sebarkan. Alright, so till then, take care and stay safe, dan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.